Yang penting, hadis ini menunjukkan, sebahagian para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tidur yang menetap punggung tu tidak membatalkan wuduk. Karena para sahabat, mereka tidur ketika mereka tunggu solat isyak bersama dengan Nabi. Solat isyak ni tuan-tuan, dia berbeza dengan solat subuh. Solat subuh berdasarkan pandangan yang lebih kuat adalah digalakkan ataupun disuruh untuk ditunaikan di dalam waktu taghlis, di dalam waktu ghalas. Ghalas ni iaitulah ketika gelap, masih gelap lagi. Salat subuh, disuruhkan kita segera akan menunaikan salat subuh. Itulah mazhab Syafi'i dan mazhab majoriti para ulama, melainkan Hanafi. Hanafi berpandangan salat subuh sunat pada waktu isfar, pada waktu dah cerah. Jadi pandangan yang lebih kuat, subuh ditunaikan pada waktu ghalas, iaitulah ketika cuaca masih gelap. Manakala isyak disunatkan untuk dilewatkan. Sehingga kan Nabi SAW sebut, kalaulah tidak menjadi keberatan kepada umatku, sudah tentu aku akan melewatkan waktu isyak sehingga ke pertengahan malam. Nabi sebut dalam hadis. Tapi disebabkan kalau melewatkan isyak sehingga pertengahan waktu malam untuk ditunaikan, baru nak tunaikan, dah tentu dia akan memberatkan orang Islam. Maka Nabi tak buat sedemikian. Tetapi kadang-kala Nabi buat. Ini antara bukti dia. Nabi melewatkan isyak sehingga para sahabat terhangguk-hangguk kepada mereka, tidak lena duduk di dalam masjid menunggu Nabi keluar untuk menunaikan salat isyak. Bahkan sunnah ini masih kekal sampai ke kiamat. Tapi itu jangan buat di masjid orang ramai lah. Masjid umum jangan buat. Tapi katakanlah tuan-tuan, tok guru, contohlah tuan-tuan ada tok guru tempat mengaji, keliling tempat dia tu semua anak murid dia mengaji dengan dia. Sekali-sekala dia nak melewatkan isyak sehingga pertengahan malam, dekat-dekat pertengahan malam, boleh tak boleh? Boleh. Itulah yang paling baik untuk salat isyak. Dan salat isyak, Nabi SAW ringkaskan bacaan dia. Nabi ringkaskan bacaan. Sebahagian riwayat menyatakan seperti yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi, menyatakan Nabi SAW kadang-kala salat isyak Nabi baca surah wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha walqamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nabi baca surah sedemikian. Tetapi waktu subuh Nabi suka panjangkan bacaan salat subuh, sehingga kan dalam satu rakaat Nabi akan baca 60 ke 100 ayat salat subuh. Tetapi tuan-tuan, Nabi SAW pernah salat subuh yang biasa Nabi baca ayat 60 ke 100 ayat, Nabi pernah hanya membaca inna a'tainakal kautsar sahaja selepas Al-Fatihah, apabila Nabi mendengar teriakan budak di belakang. Ini imam nak kena tahu. Imam ni maknanya dia kena kesian kepada makmum. Kalau dia tengok ada sesuatu yang menyebabkan makmum dia tidak boleh fokus kepada salat, dia boleh cepatkan sedikit salat dia. Cepatkan sedikit salat dia. Apa pun yang penting di dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya kalau duduk yang tetap, punggung dia di lantai, tidak membatalkan salat. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, inilah pendapat kami jika mereka tidur dalam keadaan duduk. Dan inilah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perkara yang berikutnya yang membatalkan wuduk, kata Syekh Sabit rahimahullah, iaitulah hilang akal. Sama ada disebabkan gila, pensan, mabuk atau kerana minum ubat-ubatan tanpa mengira kadarnya sedikit ataupun banyak, dan tanpa mengira duduk dalam keadaan menetap ataupun tidak. Maknanya hilang akal ni tak kira duduk tetap ke, duduk tak tetap ke, berdiri ke, apa ke. Bila dia mabuk, dia hilang akal, maka perkara itu membatalkan wuduk. Dia duduk sembang dengan kawan-kawan dia, dia pensan, hilang akal dia, maka pada ketika itu wuduk dia batal. Sebab kata Syekh Sabit, hilangnya kesedaran yang lantaran meminum ubat-ubatan lebih teruk berbanding ketika sedang tidur. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Makan ubat sehingga menyebabkan hilang akal membatalkan wuduk. Perkara yang berikutnya yang membatalkan wuduk, iaitulah menyentuh kemaluan tanpa lapik. Dalilnya hadis daripada Yasrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahawasanya
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu